Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Jumetusin. Berita-berita utama malam ini. Langkah untuk memantapkan lagi SKN dilaksanakan bagi mencapai data yang lebih tepat. Platform perkhidmatan pendidikan inovatif diperkenalkan bagi latihan keselamatan dengan lebih menyeluruh. Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong semalam mengadakan majlis membaca surah Yasin dan doa kesyukuran. Majlis diadakan bersempena sambutan Jubli Perak Masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Usman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diselajurkan dengan penyampaian cenderamata kepada para pegawai yang pernah bertugas di masjid tersebut. Tiga pemenang bertuah membawa pulang wang ganjaran pelaburan bernilai RM10,000 dalam kempen Bank Islam Brunei Darussalam BIBD Mega 30 yang melabuhkan tirainya hari ini. BIBD menganugerahkan ketiga-tiga pemenang dengan dana bersama atau deposit jangka panjang melalui pelaburan pintar. Hadiah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Yu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi lembaga pengarah-pengarah BIBD. Setiap bulan, 30 peserta bertuah menerima kredit VCard bernilai RM300. Manakala cabutan suku tahunan menyaksikan tiga pemenang menerima sijil simpanan BIBD Aspirasi dan pelaburan dana bersama bernilai RM3,000. Alam semula jadi yang tidak tercemar dan usaha berterusan ke arah pelancongan yang bertanggungjawab menjadi eko-pelancongan negara Brunei Darussalam menarik bagi negara-negara lain. Negara Brunei Darussalam juga lebih daripada sekadar hutan tebal bagi latihan ketenteraan. Malahan dapat dijadikan tempat mencari ketenangan, melarikan diri daripada tekanan kerja dan berehat dalam persekitaran yang damai dan bersih. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan semasa sesi perkongsian bersama ejen-ejen pelancongan Singapura. Sesi dihoskan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Persatuan Kebangsaan Ejen Pelancongan Singapura. Menyertai sesi, 20 ejen pelancongan dan media tempatan Singapura. Sesi di Singapura ini bertujuan memupuk hubungan dalam kalangan ahli profesional pelancongan dari kedua-dua buah negara. Sektor kemasyarakatan yang merangkumi usaha mengembang baju masyarakat cemerlang bersatu padu, resilien dan pemedulian antara kemajuan utama yang dicapai Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan di bawah Pelan Strategik Kementerian tahun 2020-2024. Berucap pada sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan strategi dan tindakan di bawah pelan tersebut bertepatan dengan usaha berterusan kementerian dengan pendekatan senegara dalam mencapai matlamat bangsa Brunei Cemerlang ke arah wawasan Brunei 2035. Mengenai sistem kebajikan negara SKN Yang Berhormat, Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad pula mengongsikan beberapa penambahbaikan mengenai pengumpulan dan analisis statistik. Kita telah mengambil langkah untuk memantapkan lagi sistem SKN agar menunjukkan data yang lebih tepat dan tidak mengelirukan. Jadi alhamdulillah setakat ini SKN semakin mencapai aspirasi
bagi mewujudkan pengkalan data yang komprehensif untuk meliputi semua aspek pembangunan sosial yang relevan, khusus dan disasarkan kepada golongan sasaran yang memerlukan. Terdahulu, rombongan dibawa menyaksikan latihan kawat dan persembahan para pelatih PKBN ke-12 serta pameran raruai perkhidmatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Muzakarah merupakan satu wadah bagi bertukar-tukar fikiran di samping dapat memperkukuhkan lagi jalinan kerjasama ke arah mendukung dan merealisasikan visi kementerian berkenaan. Kempen Hari Bertindak LCB memupuk semangat kekitaan masyarakat Brunei. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Safety XR memanfaatkan realiti maya, VR, realiti augmentasi AR dan realiti diperluaskan XR untuk mensimulasikan bahaya kehidupan nyata dan memberikan pengalaman langsung kepada pengguna dalam persekitaran yang selamat dan terkawal. Ia merupakan projek kerjasama antara Rumin Corporation, MAED Training dan Young and Smart Technology YST. Inisiatif tersebut adalah sebahagian daripada projek kerjasama ASEAN Republik Korea bertujuan untuk merevolusikan latihan keselamatan di rantau ini. Majlis pelancaran platform Safety XR diadakan pagi tadi di Kampung Anggrek Desa. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Mazriyani binti Haji Abdul Ghani, pemangku timbalan setiausaha tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Safety RX merupakan platform perkhidmatan pendidikan inovatif yang diperkenalkan bagi latihan keselamatan dengan lebih menyeluruh. Majlis diselajurkan dengan penandatanganan perjanjian oleh Rumin Corporation dan MAED Training dari negara Brunei Darussalam bersama YST Corporation dari Korea Selatan. Turut hadir Tuan Yang Terutama Kim Song-un, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam. 어떤 회사인지 잠깐 소개를 드리겠습니다. Jabatan Halwal Masjid dan Masjid Pelambaian masing-masing muncul juara bahagian lelaki dan perempuan dalam pertandingan Digger Brunei bagi pegawai masjid, ahli jawatankuasa takmir, muslimah masjid dan jemaah masjid berumur 45 tahun ke atas senegara. Diadakan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW, pertandingan berlangsung di Masjid Rancangan Perumahan Negara, Kampung Pandan. Pertandingan merupakan anjuran Jabatan Halwal Masjid melalui bahagian imarah dengan kerjasama Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awam Misli bin Haji Abdul Karim, pemangku timbalan setiausaha tetap pentadbiran dan kewangan Kementerian Halwal Agama. Amalan bersedekah menjadi objektif program Sedekah Week 4.0. Di samping itu, program juga memberi peluang para pengusaha tempatan untuk mengembangkan perniagaan masing-masing. Program Sedekah Week anjuran Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa diadakan sehingga hujung bulan ini. Ia disertai oleh lebih 20 pengusaha tempatan termasuk para alumni, mahasiswa dan mahasiswi Unisa. Sementara itu, 60% dari hasil bayaran sewa petak akan disumbangkan kepada golongan yang memerlukan. Program juga menerima sumbangan orang ramai yang ingin menghantar sumbangan barangan dan kewangan. Kami mengumpulkan macam duit dan juga pakaian serta barangan asasi yang akan nantinya kami sumbangkan kepada beberapa buah keluarga yang terpilih yang kurang berkemampuan di daerah Temburong. Orang boleh membeli belah makanan apa, tapi dalam masa yang sama boleh bersedekah juga. Boleh membuat kami mengeksposkan lagi kami punya bisnes kepada orang ramai.
Memupuk semangat kekitaan masyarakat Brunei dan menyebarkan kegembiraan untuk komuniti berkeperluan khas dan usahawan yang kurang berkemampuan diserapkan dalam kempen Hari Bertindak 2024 anjuran Majlis Pelajar Kolej Perniagaan Laksmana LCB. Acara 2 hari itu menyediakan aktiviti berasaskan pengetahuan mengikut kluster Hari Bertindak, keusahawanan sosial dan pembangunan belia. LCB bekerjasama dengan La Vida Berhad, sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berkhidmat, menyokong dan membantu komuniti berkeperluan khas serta individu atau keluarga yang kurang berkemampuan untuk meningkatkan taraf hidup. Hari pertama, aktiviti menjurus kepada berkongsi kegembiraan bersama masyarakat berkeperluan khas. Dalam usaha berterusan untuk memberi kefahaman mengenai perkhidmatan berkaitan kawalan kemajuan dan industri pembinaan AM, Otoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI Kementerian Pembangunan mengadakan program Build Brunei Talk Series. Diadakan selama 4 hari, program berlangsung di Dewan Indra Pahlawan ABCI. Program antaranya memberi peluang kepada agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat sama dalam proses pembinaan mahupun industri pembinaan untuk membentangkan keperluan permohonan atau isu-isu semasa yang dihadapi orang ramai, pemilik perniagaan dan syarikat berkepentingan industri pembinaan. Program dibuka kepada orang ramai dan pihak industri pembinaan bermula pukul 8 pagi hingga 12.30 hari. Maklumat lanjut, ikuti Instagram @abci Brunei atau layari laman sesawang www.abci.gov.bn. Berita baik untuk pelajar lepasan sekolah atau orang ramai yang berhasrat melanjutkan pembelajaran peringkat universiti. Universiti Brunei Darussalam UBD akan menyertai Expo Pengajian Tinggi 2024 dan mengadakan Hari Terbuka UBD 2024 bagi membolehkan orang ramai mengetahui lebih lanjut mengenai program, syarat kemasukan dan kehidupan di UBD. Expo berkenaan akan diadakan pada 3 hingga 4 Februari 2024 di Dewan Bradex Jerudong. Pada 3 Februari, Expo dibuka kepada pengunjung dari pukul 10 pagi hingga 5 petang. Manakala 4 Februari, Expo akan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. UBD juga akan mengadakan hari terbuka pada tarikh tersebut dengan para pelajar boleh berkunjung ke perpustakaan UBD dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Turut diadakan hari terbuka penyelidikan UBD. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan akan menganjurkan musabakah tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1445 Hijrah 2024 Masihi peringkat saringan pada 8 hingga 11 Mei 2024. Penyertaan musabakah terbuka kepada rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap yang memegang kad pintar berwarna ungu serta tidak memegang pasport negara asing. Peserta hendaklah berumur antara 15 hingga 30 tahun yang lahir antara 1 Januari 1994 hingga 31 Disember 2009 dan tidak pernah menjadi johan pertandingan-pertandingan seperti Majlis Tilawah Membaca Al-Quran Peringkat Antarabangsa, Anjuran Kerajaan Malaysia atau Musabakah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara, Anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sementara itu, musabakah tilawatil Quran Belia Kebangsaan peringkat separuh akhir akan diadakan pada 19 Mei 2024 dan peringkat akhir pada 6 Jun 2024. Pendaftaran boleh diisi secara dalam talian melalui Google Form tiny.cc/mtqbk. Tarikh tutup penyertaan ialah pada 29 Februari 2024. Bagi keterangan lanjut, hubungi talian dan email yang tertera.
Pusat Penerimaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah. Orang ramai diseru untuk menyertai kempen tersebut dan sekaligus membantu menambah bekalan darah di negara ini. Kunjungi Pusat Penerimaan Darah atau tabung-tabung darah berdekatan bermula pukul 8 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 3.30 petang pada hari bekerja sahaja. Kempen akan diadakan di Pusat Promosi Kesihatan Jalan Menteri Besar pada hari Rabu, 31 Januari pukul 9 hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang. Pada hari Sabtu, 3 Februari, kempen diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Cawangan Sengkurung bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Tabung Darah Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah juga akan mengadakan kempen derma darah esok 30 Januari bermula pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 3.30 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card sangat digalakkan. Seorang individu diambil tindakan kerana terlibat dalam penjualan ubat termasuk pil pengguguran yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan ubat negara Brunei Darussalam. Tindakan diambil oleh Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi susulan operasi bersepadu bersama Jabatan Custom dan Eksasi Diraja pada 20 Disember berikutan maklumat dari orang awam mengenai penjualan produk ubat di platform media sosial. Individu berkenaan dipintas ketika sedang menjalankan penjualan kepada pelanggan di sebuah pusat membeli belah. Pemeriksaan turut dilakukan ke atas rumah individu tersebut dan hasil operasi berjaya merampas 8 jenis produk ubat. Operasi juga mendapati individu berkenaan tidak mempunyai lesen untuk mengimport ubat-ubatan di bawah Perintah Ubat 2007 dan denda kompaun RM2,000 dikeluarkan. Sebelum itu, orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada apabila membeli produk kesihatan dengan iklan dan promosi yang berlebihan di laman media sosial serta pastikan produk-produk yang dijual mempunyai kebenaran dan kelulusan pihak-pihak berwajib di negara ini. Sebuah syarikat di daerah Tutong dikeluarkan kompaun kerana melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Sivil Line Sendram Berhad di Kampung Sengkarai didenda RM1,000 kerana membuang bekas bahan binaan dan sampah domestik di kawasan lapang tapak projek. Syarikat berkenaan dikehendaki menjelaskan denda tersebut dalam tempoh 7 hari. Seorang perempuan pekerja Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Nur Mawati hubungi Balai Polis Muara melalui talian 27701440 atau talian kecemasan Polis 993 atau Balai Polis berdekatan. Kerja penyelenggaraan kamera litar tertutup CCTV di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin akan dilaksanakan esok 30 Januari bermula 8 pagi hingga 5.30 petang. Penyelenggaraan akan dilaksanakan di kilometer 17.5 hingga kilometer 16.9 menghala ke Tempurong dan kilometer 9.6 hingga kilometer 9 menghala ke Kota Batu. Jalan elencongan disediakan, justru pengguna jambatan tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi had laju yang dibenarkan. Jalan di Jojambat Brakas Hala Muara akan ditutup sementara bermula hari ini sehingga 31 Januari pukul 9 malam hingga 6 pagi. Kerja-kerja pembaikan jalan akan dilaksanakan di Jojambat Brakas, Jalan Utama Brakas menuju ke Lebuh Raya Muara Tutong. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had laju yang telah ditetapkan.